Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi pengajian Al-Quran dan tajwid kita bersama dengan saya Ustaz Muhammad Syukur bin Osman. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita dah baca dah, kita dah belajar dah berkaitan dengan ta'rif ilmu tajwid, faedah ilmu tajwid dan sebagainya beserta dengan dalil ilmu tajwid dan juga hukum belajar ilmu tajwid yang kita dah belajar dah pada minggu yang lepas. Jadi hari ini Ana akan bawa satu tajuk yang baru, tajuk permulaan bagi tajwid, iaitu tajuk yang sering kali kita jumpa ataupun yang belum jumpa lagi ataupun yang baru first time jumpa, tajuk isti'azah dan juga basmalah. Isti'azah dan juga basmalah. Hari ini anda akan terangkan berkaitan dengan isti'azah dan basmalah. Apa itu isti'azah dan juga basmalah. Jadi mana-mana pelajar yang belum jumpa lagi isti'azah dan basmalah ataupun belum dengar lagi sebelum ni, maka ambil perhatian daripada apa yang anda nak terangkan pada hari ini. Okey, baik. Sebelum kita pergi jauh, kita tengok dulu apa yang ditarifkan dengan pengertian lafaz basmalah. Apa maksud lafaz basmalah? Kita tengok basmalah apa yang dimaksudkan dengan basmalah ni. Kalau antum nak tahu basmalah ni apa, kita tengok takrif dia. Basmalah ialah lafaz memuji Allah dengan rahmatnya sebelum melakukan suatu pekerjaan atau amalan. Mana kata lafaz basmalah ni iaitu satu permulaan bagi kita memuji Allah, ataupun satu kita nak buat sesuatu benda, kita menyebut lafaz basmalah ni. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa basmalah ni? Apa lafaz dia? Apa contoh dia? Kan kita tak faham apa yang nak dikatakan dengan basmalah ni. Kita tengok apa contoh bagi basmalah. Okey, maka terjawablah persoalan yang kita tertanya-tanya. Apa itu contoh lafaz basmalah? Maka inilah lafaz basmalah yang sering kali kita duk baca, yang sering kali kita duk sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itulah lafaz basmalah. Okey. Kita tengok pula apa yang nak diertikan dengan isti'azah. Baik, alhamdulillah kita dah tahu dah, kita dah faham dah apa itu lafaz basmalah dan juga contoh bagi lafaz basmalah. Jadi seterusnya kita tengok pula apa pengertian bagi lafaz isti'azah. Apa pengertian bagi lafaz isti'azah? Kita selalu dengar dah isti'azah, tak selalu. Ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Jadi bagi yang belum dengar ataupun yang sudah dengar, mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan isti'azah. Isti'azah ialah lafaz yang memohon perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Isti'azah ni lafaz yang memohon lindung daripada Allah, daripada Allah, atau pemohon pelindung naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Mana kata lafaz isti'azah ni, kita sebut lafaz itu adalah salah satu kita minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Jadi apa sebenarnya lafaz isti'azah ni? Apa yang nak disebutkan dengan lafaz isti'azah ni? Apa contoh dia? Okey, inilah yang dikatakan dengan contoh lafaz isti'azah. Sebenarnya lafaz ni sering kali kita baca, sering kali kita selalu duk amalkan dan sering kali kita duk lafazkan. Dan kita tengok apa itu lafaz isti'azah. Rupa-rupanya lafaz isti'azah adalah apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apa erti dia? Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka terjawablah persoalan, apa dia lafaz isti'azah? Maka inilah lafaz isti'azah. Okey, baik, alhamdulillah. Kita sudah mengetahui ta'rif bagi pengertian basmalah dan juga ta'rif bagi isti'azah. Maka tidak cukup kalau kita hanya mengetahui ta'rif
ataupun pengertian tanpa kita mengetahui cara bacaan isti'azah dan juga basmalah. Mana kata cara kita baca a'udzubillah dan juga bismillah. Okey. Cara bacaan isti'azah terbahagi kepada dua. Ingat cara bacaan isti'azah terbahagi kepada dua. Yang pertama, membaca isti'azah dan basmalah di awal surah. Contohnya apa? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di awal surah dan kita baca surah. Yang kedua, membaca isti'azah dan basmalah di antara dua surah. Contohnya macam mana? Kita dah habis baca dah surah Al-Kawthar. Contoh di penghujung dia. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini di antara salah satulah contoh bagi bacaan isti'azah dan basmalah di antara dua surah. Okey, jom kita teruskan apa bacaan bagi isti'azah dan basmalah di awal surah. Dia ada beberapa pecahan. Okey, ini adalah cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah. Yang pertama, pecahan bagi cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah. Yang pertama, bacaan hendaklah diberhentikan ataupun diwakafkan pada setiap akhir ayat. Contoh dia macam mana? Kita baca surah Al-Ikhlas contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wakaf, kita berhenti maksud dia. Qul huwallahu ahad. Kita berhenti. Itulah cara bacaan hendaklah diberhentikan ataupun diwakafkan pada setiap akhir ayat. Maksud kata dekat isti'azah tu kita berhenti, basmalah pun kita berhenti, awal surah tu pun kita berhenti. Itu cara bacaan di awal surah yang pertama. Okey, baik, kita tengok pula cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah lagi yang kedua. Tadi yang pertama. Ini dia punya contoh yang kedua. Macam mana boleh baca lagi? Waqaf pada isti'azah, maksudnya berhenti pada isti'azah dan terus sambung basmalah dengan awal surah. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, nampak tak? Kat a'udzubillah tu isti'azah tu berhenti. Tapi dekat basmalah dengan awal surah sambung. Ini cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah bagi kategori waqaf pada isti'azah ataupun a'udzubillah dan terus sambung basmalah dengan awal surah. Baik, kita masih lagi duduk pada cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah lagi. Masih ada lagi. Okey, pecahan yang ketiga, cara bacaan dia macam mana di awal surah ni, iaitu wasal. Wasal ni maksudnya apa? Bersambung. Sambung isti'azah dan basmalah sahaja. Contoh dia macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, anda baca tadi iaitu isti'azah dan basmalah bersambung. Ini cara bacaan bagi awal surah yang ketiga. Maknanya sambung isti'azah dan basmalah sahaja. Awal surah berhenti. Okey, baik, masih lagi kita duduk dalam kategori cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah. Okey, ni pecahan yang nombor 4. Nombor 4 dia tu tak nampak sikit. Okey, apa nombor 4 ni kata? Menyambung ketiga-tiga isti'azah, basmalah dan awal surah. Okey, yang keempat ni antum kena tarik nafas panjang sikit. Okey, antum kena tarik nafas panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Disambung ketiga-tiga. Disambung ketiga-tiga. Maka inilah pecahan bagi cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah. Dia ada 4 pecahan untuk cara bacaan dia.
Okey, tadi kita dah selesai dah cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah. Ini kita pembahagian yang nombor 1. Kita masuk pula pembahagian yang kedua, cara bacaan isti'azah dan basmalah di antara dua surah. Dia pun, yang ni pun ada juga 4 pecahan. Pecahan yang pertama, cara baca dia waqaf, iaitu berhenti pada akhir surah, dan basmalah. Kemudian membaca surah dengan nafas berikutnya. Contoh bacaan. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu cara bacaan dia. Dia waqaf. Selepas kita baca surah yang nak habis surah yang lain tu, nak masuk surah yang baru, kita waqaf. Bismillah berhenti. Qul ya ayyuhal kafirun pun berhenti. Okey, pembahagian yang kedua juga, cara bacaan isti'azah dan basmalah di antara dua surah lagi. Pecahan yang kedua, waqaf pada akhir surah pertama, maknanya berhenti pada akhir surah yang pertama. Kemudian membaca basmalah dan menyambung terus dengan awal surah berikutnya. Kita baca. Inna syani'aka huwal abtar. Waqaf, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, nampak tak? Basmalah dengan awal surah tadi tu bersambung. Itu cara bacaan yang kedua. Waqaf pada akhir surah, kemudian basmalah dengan awal surah tu bersambung. Okey, baik. Bacaan yang ketiga, masih lagi dalam kategori yang kedua, pembahagian yang kedua, iaitu cara bacaan isti'azah dan basmalah di antara dua surah, iaitu pembahagian yang ketiga. Menyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian menyambung terus pada awal surah. Yang ni kena tarik nafas panjang sikit. Contoh, akhir surah kita baca kan, Inna syani'aka huwal abtaru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini cara bacaan, kena nafas panjang sebab disambung akhir surah, basmalah dan juga awal surah dikena sambung. Bacaan yang ketiga. Okey, bacaan yang terakhir bagi pembahagian yang kedua, bacaan yang terakhir iaitu bacaan yang tidak diharuskan. Yang ini tak boleh dah. Yang tidak diharuskan menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan waqaf, kemudian memulakan bacaan di awal surah berikutnya. Contohnya apa? Inna syani'aka huwal abtaru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang tak dibolehkan. Ni tak boleh nah. Dia wasal ataupun dia sambung akhir surah dan juga bismillah, dan dia waqaf, dia ambil pula nafas yang baru pada awal surah. Yang ni tak dibolehkan. Okey. Inilah terakhirnya bagi cara bacaan isti'azah dan basmalah di antara dua surah. Inilah 4 pecahan bagi pembahagian yang kedua. Dan inilah lafaz isti'azah dan juga basmalah. Ana harap antum memahami dan juga antum boleh mengamalkan cara bacaan tersebut, dan ana harap antum ingat pengertian basmalah, pengertian isti'azah dan juga cara bacaan 8 pecahan tu tadi. Dua kategori, ada 4, jadi semuanya 8. Jadi cukup sekadar tu saja untuk pembentangan ataupun kelas kita pada hari ini. Doakan antum berjaya dunia akhirat insya-Allah. Aku la qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.